Pelajar-pelajar sekalian, hari ini kita akan menjalankan satu aktiviti penyiasatan yang bertujuan menyiasat sama ada panjang bandul mempengaruhi tempoh ayunan bandul. Radas yang kita akan gunakan adalah kaki ritot, pembaris meter, gunting, ladung, benang dan jam randi. Bagi pemboleh ubah pula, pemboleh ubah manipulasi adalah panjang bandul, pemboleh ubah bergerak balas adalah tempoh ayunan. Ubah yang dimalakkan ialah jisim bandul. Tempoh 10 ayunan lengkap bagi panjang bandul 20 cm diambil. Bacaan pada panjang bandul 20 cm, bacaan pertama adalah 10.1 saat di mana kita bundarkan kepada satu titik perpuluhan. Bacaan diulang sebanyak 2 kali. Pada panjang bandul yang sama, bacaan diulang sebanyak 2 kali untuk mendapatkan keputusan yang lebih tepat. Berikut adalah masa ayunan bagi panjang bandul 20 cm. Okey, pelajar dapatkan purata bagi ketiga-tiga bacaan berikut. Telah diulang bagi bacaan bandul 30 cm, 40 cm dan 50 cm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, dan cikgu nak tunjukkan di sini bagaimana kita nak plot graf bagi masa yang diambilkan untuk membuat 10 ayunan lengkap melawan panjang bandul. Okey, kalau kita tengok dekat sini daripada pernyataan bina graf masa melawan panjang bandul, maksudnya panjang bandul itu sebagai pemboleh ubah manipulasi dan masa adalah pemboleh ubah bergerak balas. Okey. So kita tengok dekat sini. Okey, panjang bandul bagi setiap aktiviti yang kita jalankan tadi adalah 20 cm. Okey, keputusan yang kita dapat daripada hasil purata bacaan untuk panjang 20 cm, kita tambahkan bacaan 1, bacaan 2, bacaan 3, kemudian kita bahagikan dengan 3, kita akan dapat 10.2. So daripada 10.2 tu kita tengok, okey, dekat sini masa dekat sini 10 kotak kecil mewakili 5. Maksudnya 2 kotak kecil mewakili 1. So 2 mewakili 1. Naik lagi 2. Nilai dia 2. Naik lagi 2. Nilai dia 3. Naik lagi 2. Nilai dia 4. Naik lagi 2 kotak. Nilai dia 5. Okay, so 1 kotak kecil nilai dia adalah 0.5. Okay, boleh? Okay, kita tengok macam mana kita nak plot sekarang. Okay, pada panjang bandul 20 cm, nilai masa untuk membuat 10 ayunan lengkap, okey, nilai purata dia adalah 10.2. Okey, so kita tengok 20, panjang 20 cm, dekat mana nilai 10.2? Okey, kita bawa garisan ni naik yang berjumpa dengan nilai 10. Okey, 10.2 adalah nilainya bawah 10.5. Jadi tak sampai naik satu kotak, duduk dekat tengah-tengah sini. Okey, so dekat sini awak tanda. Okey, sama ada awak bentuk dia bulat ataupun awak mark dia sebagai tanda X. Okey, dapat? Okey, kemudian kita tengok seterusnya pada panjang 30 cm. Okey, 30 cm. Berapa nilai purata bagi 10 ayunan lengkap adalah 13.4. Kat mana nilai 13? Okey, sini nilai 10. Naik 2, 11. Naik lagi 2. 12, naik lagi 2, 13. Okay, so dekat nilai 13 ni sebab dia 13.4, jadi dia bawah satu kotak 13.5 tadi. Okay, so titik dekat situ. Okay, tanda. Okay, boleh sebagai X ataupun bulat. Okay, so 11, 12, 13. Okay, 13.5 tapi bawah sikit. Okay, dapat? Okay, kemudian kita tengok nilai bagi panjang 40. Bagi panjang 40, nilainya adalah 16.4. So 16, okay, sini 40 bawa sepanjang garis ni, sini
baru 15. Okey, naik lagi 2 kotak dapat 16. Tapi kita punya bacaan 16.4. So bawah sikit daripada 16.5. Okey, 16, 16.5, 17. So bawah dia. Okey, so kita tanda dekat sini. Okey, dapat. Okey, kemudian untuk panjang 50. Okey, panjang 50. Tengok 50 bacaan dia adalah 20. Bawa sepanjang garis 50 ni sampai jumpa 20. Okey, tapi kita punya bacaan adalah 20.2. So duduk di antara kotak satu kotak dengan kotak yang 20 ni. Okey, naik satu kotak 20.5. So kita punya bacaan 20.2. Jadi kita tanda dekat tengah-tengah sini. Okey, dapat. Okey, so apa nak kena buat sekarang? Okey, sama ada awak pakai pembaris. Okey, kalau kita guna pembaris ada titik-titik yang tak berjumpa. Okey, jadi kita tak nak. Okey, kita sambungkan setiap titik ni. Okey, sambung setiap titik ni. Okey. Okey, dapat. So inilah kamu punya graf masa yang diambil untuk membuat 10 ayunan lengkap melawan panjang bandul. Okey, pastikan setiap titik tu kena dengan garisan awak. Okey, seterusnya soalan seterusnya dia kata apakah hubungan antara daripada graf berikut, apakah hubungan antara tempoh ayunan bandul dengan panjang bandul? Okey. So dia nak hubungan. Bila hubungan ni kita kaitkan antara pemboleh ubah, okey, manipulatif dan juga pemboleh ubah bergerak balas. Okey, kalau kita tengok daripada graf ni, kita tengok apa perkaitan hubungan antara panjang bandul, okey, yang ni paksi X, okey, yang ni paksi Y, okey. So kita nak kaitkan antara panjang bandul, maksudnya bila panjang bandul ni makin bertambah daripada 20, 30, 40, 50, apa kesannya kepada masa ayunan, okey. Kita tengok daripada graf yang kita dah buat ni tadi, bila panjang bandul ni bertambah, okey, apa berlaku kepada masa ayunan ni? Okay, masa ayunan ni kita tengok makin lama makin naik ke makin turun. Okay. So bila panjang bandul bertambah, kita tengok graf ni berlaku graf positif. Okay, meningkat, makin naik. So kita boleh katakan semakin panjang bandul, okay, semakin bertambah tempoh masa bagi membuat 10 ayunan lengkap. Okay. Ataupun sebaliknya kalau awak nak kata semakin pendek bandul, okay, semakin kurang masa yang diambil untuk membuat 10 ayunan lengkap. Okey, itu kita tengok dia akan berkurang lah. Okey, sebab kalau pendek, dia punya bacaan makin singkat. Okey. Okey, untuk soalan seterusnya, soalan seterusnya dia kata berdasarkan graf yang dibina, tentukan masa yang diambil oleh bandul dengan panjang 20 cm, berapakah masa yang diambil untuk membuat 10 ayunan lengkap. Okay, so ini estimation. Okay, kita boleh estimate daripada graf yang kita bina pada panjang bandul 26 cm. Mana nak dapat pada panjang bandul 26 cm? Okay, kita tengok dekat sini graf yang kita bina tadi panjang bandul 20. Okay, nilai pada paksi X ini, okay, setiap satu kotak nilai dia 1. So dekat sini 21, 22, 23, 24, 25, 26. So dekat sini adalah nilai bagi 26. So awak tanda dekat sini 26. Okey, ambil pembaris, okey. Garis sepanjang garisan ni. Okey, garis sepanjang garisan 26 ni. Okey, garis putus. Okey, boleh. So 26 tanda. Okey, buat garis putus-putus guna pembaris. Awak guna pembaris ya. Okey, kemudian sampai jumpa garisan atas. Okey, cikgu punya graf jumpa dekat sini. Okey, dia bertemu dekat sini ni. Okey, kemudian ambil pembaris bawa ke paksi Y tadi. Cikgu punya jumpa dekat situ. Okey, bawa sepanjang garisan ni. Mana yang bertemu bersilang, mesti bersilang pada garisan tersebut. Okey, bawa sampai jumpa berapa nilai dekat sini. So inilah nilai dia. Okey, dekat sini lah nilai dia. Kita baca berapa? Okey, baca 5 saat, 10 saat. Okey, naik 2 kotak, 11 saat, naik lagi 2 kotak, 12 saat. Tapi sebab naik lagi 1 kotak, jadi nilai dia adalah 12.5. Okey, kalau daripada graf cikgu ni. Okey, faham pelajar? Okey.
So, 2 kotak kecil ni nilai dia 11, naik lagi 12. So, dekat sini ada 1 kotak kecil. Tadi cikgu cakap 1 kotak kecil nilai dia 0.5 saat. So, cikgu dapat dekat sini nilai cikgu. Okey, 12.5 second. Okey, boleh?